Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Puan Wan Norzeti dan rakan-rakan sekalian. Saya, Siti Nur Sarwani binti Muhammad Rafi, bernombor metrik di 2021-1098794 bersama ahli-ahli yang lain iaitu Nur Azaina Natasha, Nur Nafira, Nur Auni Wajiha, Nur Amali Syahida, Nurul Norashniza, Nur Atira, Muhammad Hazim, Muhammad Nur Haris dan Ibrahim akan membentangkan tentang defisit sosial dan cabarannya dalam memperkasakan kesepaduan menuju perpaduan. Terima kasih Saudari Sarwani. Jelas berkenaan tajuk yang dikemukakan, ingin saya perincikan bahawa defisit sosial merupakan kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha menyatupadukan secara berterusan bagi meningkatkan tahap kesepaduan. Kekurangan dalam konteks sosial disebabkan oleh perbezaan persepsi dan pendapat dalam kelompok yang berbeza antara individu, keluarga dan masyarakat. Walaupun negara Malaysia merupakan sebuah negara yang penuh dengan kepelbagaian kaum, namun masalah defisit sosial masih lagi berlaku di negara ini. Terdapat beberapa punca yang menyebabkan defisit sosial berlaku. Yang pertama ialah sentimen agama. Pembangkitan isu-isu sensitif sehingga menyentuh perihal kesucian, pegangan dan amalan yang diamalkan oleh penganut agama lain boleh menjerumus kepada perbalahan sesama sendiri. Seterusnya ialah penggunaan media sosial. Penyebaran berita palsu dan berita tidak sahih terutamanya dalam isu politik dan agama akan mengundang kemarahan masyarakat yang lain. Seterusnya adalah bidang ekonomi, iaitu pembahagian bidang ekonomi mengikut kaum yang telah dilaksanakan oleh penjajahan British. Hal ini akan menyebabkan terbahaginya ekonomi kepada golongan Melayu dan bukan Melayu. Seterusnya adalah pendidikan, wujudnya sekolah pelbagai jenis seperti sekolah Cina, sekolah Tamil dan sekolah Melayu. Hal ini menyebabkan berlakunya interaksi antara satu kaum yang sama sahaja tanpa pencampuran dengan masyarakat lain. Dan akhir sekali adalah permasalahan politik. Pelbagai parti politik yang berbeza yang membawa pemahaman yang berbeza meningkatkan lagi defisit sosial. Seterusnya, saya akan membentangkan objektif kedua kami dan cabaran yang dihadapi dalam memperkasa perpaduan. Yang pertama adalah penggunaan laman sosial dan juga media massa. Kebanyakan orang mudah terpengaruh dan percaya dengan berita-berita yang disebarkan lewat platform tersebut, sama ada berita-berita yang menyebabkan isu sensitif dan fitnah yang boleh menyebabkan tentangan antara kaum berlaku. Yang kedua adalah sistem pendidikan yang berbeza, iaitu dari segi keseragaman kurikulum dan juga mata-mata pelajaran yang berbeza di setiap sekolah. Berlaku juga pengasingan pelajar berbilang kaum yang sedikit demi sedikit akan merecatkan perpaduan khususnya dalam kalangan pelajar. Cabaran yang dihadapi negara dalam memperkasa perpaduan ialah melalui landscape politik negara. Fahaman politik setiap kaum adalah berbeza-beza. Hal ini menyebabkan rakyat secara berasingan menyokong parti politik pilihan mereka atas dasar kepentingan kaum mereka tersendiri. Cabaran kedua ialah jurang dan dominasi ekonomi. Pekerjaan di dalam bidang ekonomi di Malaysia adalah berbeza-beza mengikut kaum. Hal ini menyebabkan wujudnya jurang pemisah antara kaum-kaum dalam sektor pekerjaan. Cabaran berikutnya yang dihadapi dalam memperkasakan perpaduan ialah toleransi sosio-agama. Toleransi antar agama merupakan salah satu asas kepada keharmonian negara. Hubungan antara penganut agama yang tidak sihat boleh mencetuskan konflik serta boleh menyebabkan berlakunya pertumpahan darah. Akhir sekali ialah sikap individu tersebut. Bersikap terlalu individualistik melebihi kepentingan negara boleh menukarkan perpaduan terbentuk. Hal ini juga menumpu kepada identiti pribadi yang boleh mempengaruhi secara mendalam bagaimana masyarakat berfungsi antara satu sama lain. Langkah-langkah menjawabani defisit sosial. Peranan kalian adalah dengan merobohkan skim kawasan rukun tetangga untuk menjalankan aktiviti berkaitan sosial demi meningkatkan dan mengukuhkan semangat kejiranan dan perpaduan, berhibah, keharmonian dan keselesaan, kerjasama, keselamatan, kebajikan di kalangan golongan masyarakat. Dalam pendidikan, guru bukan penyumbang kepada impak positif dalam menyatupadukan pelajar daripada pelbagai etnik dan seterusnya dan membentuk kesedaran generasi muda mengenai tanggungjawab mereka sebagai seorang warga negara. Memantapkan keberkesanan komunikasi bagi meningkatkan kesedaran sosial dalam masyarakat, penggunaan platform media secara beretika serta mengukuhkan komunikasi dari segi penyampaian maklumat yang lebih efektif dalam penyebaran maklumat yang sahih. Mengukuhkan peranan pemimpin sebagai pemangkin perpaduan. Pemimpin sila menjadi teladan dan contoh yang baik kepada rakyat. Kesimpulannya, mengurus hubungan etnik memerlukan pelbagai kaedah dan pendekatan yang sesuai dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti yang melibatkan masyarakat secara umum. Interaksi yang aktif antara individu atau komuniti dalam kehidupan seharian mampu memupuk dan mengukuhkan hubungan sosial rentas etnik, agama dan budaya. Justru itu, perpaduan merupakan salah satu elemen atau sifat yang perlu ada dalam kalangan masyarakat supaya hidup dalam keadaan yang harmoni. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.